Okey kan. Tengok sini kan. Di pepejal. Okey, pepejal Iceland. Pepejal dan juga ikatan antara molekul pepejal lebih kuat. Minta maaf lah cikgu tengok ada gangguan teknikal sikit kan. Susah sikit kan. Cecair dia ada sekejap kan. Cecair dia ada ikatan dia agak longgar sikit lah. Jadi ikatan antara molekul cecair ni kurang kuat kan. Manakala gas kita dapati molekul dia berjarak jauh. Ni kamu pun faham kan tentang ni. Ikatan molekul gas paling lemah dan molekul gas bebas bergerak secara rawak kan. Kamu dah belajar tentang gas itu gerakan Brownian kan. Kalau kamu ingat lah. Okey, cikgu teruskan. Okey, apa benda ni yang kita tunjuk gambar ni? Ini adalah dipanggil sebagai pemanas rendam. Ataupun kita panggil immersion heater. Pemanas rendam. Okey. Tugas pemanas rendam ialah menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba. Betul tak? Sebab dia menggunakan tenaga elektrik untuk menukarkan pada tenaga haba. Jadi kesimpulannya di sini dia membebaskan haba kepada bahan. Bahan macam mana? Kita akan tengok gambar ni. Jadi bahan ni akan berubah-ubah dari segi fasa kan. Kita tengok bahan ni dia akan berubah-ubah kan. Okey, untuk proses pemanasan, maksudnya kita bekalkan haba daripada pemanas rendam ini secara berterusan. Panas, selepas dan seterusnya. Apa yang berlaku kan? Maksudnya proses pemanasan kan. Okey, proses pemanasan maksudnya bahan menyerap haba dari pemanas rendam. Jadi pemanas rendam ni akan membebaskan haba, yang menyerap haba ialah bahan itu. Bahan kan. Okey. Kita tengok sini kan. Kalau proses penyejukan pula, dia akan berlaku pembebasan haba dari dia bukan pemanas rendam lah. Bahan tu membebaskan haba. Ni silap kan. Membebaskan haba kan. Ni padam lah. Kalau kamu ada padulun padam kan. Tersilap sikit kan. Bahan tu akan membebaskan haba untuk proses penyejukan. Okey, kita pergi pada proses pemanasan. Okey, proses yang pertama kita dapati iaitu proses peleburan. Peleburan ialah proses cecair bertukar menjadi pepejal bertukar menjadi cecair. Ini pepejal bertukar menjadi cecair. Pendidihan adalah proses di mana cecair bertukar menjadi gas. Cecair bertukar menjadi gas kan. Okey, begitu ingat pembukuan, prosesnya sebaliknya. Okey, proses terbalik kan. Daripada cecair bertukar menjadi pepejal. Pendidihan ataupun kita panggil kondensasi, itu daripada cecair, daripada gas bertukar menjadi cecair. Konsep dia kan. Jadi kamu kena faham ni kan. Dan ada satu proses yang kita panggil proses penyejatan. Kita bincang kan, apa tu proses penyejatan. Okey. Okey, ni pepejal. Untuk kes yang pertama ni semuanya pepejal. Jadi kita katakan dia berada dalam satu fasa sebenarnya kan. Okey. Yang ni bila dipanaskan bertukar menjadi cecair. Tetapi ada dua bahan di sini. Pepejal dan cecair. Cecair ada, pepejal ada. Jadi cikgu tulis pepejal dan cecair. Cikgu tulis macam itulah kan. Pepejal dan cecair. Okey, seterusnya tukar kepada cecair. Cecair bertukar menjadi gas dan sepenuhnya gas. Ini kisah dia kan. Okey, itu kisah dia. Okey. Okey, kita tengok pula bilangan fasa. Rasa kamu boleh jawab lah. Untuk pepejal berapa fasa? Hanya satu saja pepejal, kita panggil satu fasa. Boleh kan? Untuk yang kedua, pepejal dan cecair dua fasa. Cecair satu fasa. Cecair kepada gas ada dua kan? Dua fasa. Okey. Dan gas hanyalah satu fasa. Ini cikgu nak jelaskan tentang fasa ni kan. Apa kepentingannya cikgu akan terang kamu kan. Apa bezanya satu fasa dengan dua fasa. Okey kan. Okey, cikgu teruskan. Biasanya formula yang kita gunakan untuk satu fasa dan dua fasa ni lain. Okey kan. Formula yang kita gunakan untuk pemanas rendam biasanya kita guna PT lah. Kalau pemanas rendam ni kita guna Q sama dengan PT. Tak apalah. Formula untuk satu fasa kita pakai Q sama dengan MC theta.
MC theta. Theta maksudnya adanya perubahan suhu. Kan? Adanya perubahan suhu. Bila satu fasa berlakunya perubahan suhu. Okey, Q sama dengan ML. Dua fasa. Ada theta tak? Ada theta tak belajar? Ada tak ada? Tak ada lah kan? Sekejap Tak je. ada. Tak ada. Tak ada theta sini. Maksudnya tiada perubahan suhu. Sebab haba yang digunakan ini, haba yang dibekalkan ini, digunakan bukan untuk menaikkan suhu. Tetapi digunakan untuk memutuskan ikatan pepejal kepada cecair. Itu sebenarnya kan. Kan? Sebab tu jadi kita pakai ML. Tak ada theta situ. Tiada perubahan suhu. Okey, kalau ni kita balik pada formula apa ni? ML ke MC theta yang ni? MC kamu. Ya, MC theta sebab satu fasa. Bila satu fasa je dia melibatkan perubahan suhu. Bila dua fasa macam ni, dia melibatkan balik ML dan ni balik gas semuanya satu fasa MC theta. Okey, cikgu nak terang sikit dia tentang apa? L besar dengan L kecil lah ni kan. Biasa L besar ni untuk proses pelakuran ataupun peleburan. Okey. L ni adalah proses untuk pendidihan ataupun kita panggil proses penguapan. Penguapan. Menjadi wap. Okey kan? Okey, cikgu teruskan. Okey, ni dah. Yang tadi tu pemanas rendam. Adalah gambar yang sebenarnya. Kamu dah tengok kan? Jadi kita akan bincang formula-formula yang digunakan dalam bab haba ni. Pertama, haba yang dibebaskan oleh pemanas rendam. Dan kita formula dia Q sama dengan PT. Jadi formula ni bergantung pada masa lah. Bila semakin lama, tenaga haba tu semakin tinggi lah dibekalkan. Boleh kan? Sebab bila haba tu dibekal secara berterusan, bila masa dah lama, maksudnya tenaga haba pun tinggi. Sebab Q dengan T ni berkadar terus. P ni apa? P adalah kuasa. Berapa haba yang dapat dibebaskan dalam satu saat. Kalau 1000 watt maksudnya apa? 1000 joule tenaga haba dapat dibebaskan dalam satu saat. Dia adalah kecekapan, nanti kita akan bincang kan. Jadi Q adalah tenaga haba, P kuasa pemanas rendam, M masa pemanasan. Ni. Anda ingat kan? Okey, kita pergi pada dua gambar ni. Jadi dua gambar kan. Okey, ni kamu dapat gambar ni dalam keadaan apa? Apa fasa dia? Cikgu look ke ni? Siapa boleh jawab? Fasa apa ni? Siapa yang jumpa? Ya, pepejal. Okey, ni mungkin tak nampak. Ni cecair kan? Cikgu buat macam cecair tak nampak kan? Okey. Okey, jadi dalam kes ini cikgu akan menceritakan tentang haba yang dibebas atau diserapkan oleh bahan satu fasa. Okey, bila bahan satu fasa, kita guna formula ni. Nampak kan? Nampak? Q sama dengan MC theta. Jadi haba yang diserap, ni tak apa. Satu fasa, cikgu terang dah. M jisim, perubahan suhu dan C adalah muatan haba tentu bahan. Bahan tu. Berapa haba boleh muat dalam bahan itu. Itu maksudnya muatan haba tentu. Kalau dah banyak simpan haba, dia maksudnya muatan haba tentu tinggi. Kan? Cikgu ada terang itu kan. Muatan haba tentu tinggi, muatan haba tentu rendah. Kan? Biasa muatan haba tentu tinggi ni berlaku pada penebat. Bahan-bahan penebat kan. Muatan haba tentu tinggi. Kalau muatan haba tentu rendah ni berlaku pada logam kan. Logam. Kita dah bincang dah minggu yang sebelum tu kan. Okey, kita pergi pada ni kan. Hari ni maksudnya satu fasa. Fasa kan. Maksudnya pepejal sahaja. Cecair saja. Okey, dalam kes ni dah berlaku dua fasa kan. Kita nampak ada ketulan ais. Jadi pepejal dan cecair. Ini ada dua fasa. Cecair dengan gas. Nampak kan? Ada dua fasa kan? Jadi kita guna formula Q sama ML ataupun dua lah. Jadi kita terang tadi L besar ni lebur untuk ini. Lebur kan? L kecil ni untuk penguapan. Ini kan? Penguapan. Bukan menguap kan? Penguapan. Kalau menguap tu ngantuk. Okey. Haba yang diserap dibebaskan untuk dua fasa. Formula dia L. Haba pendam tentu pelakuran. Ataupun peleburan. Tapi dia kata pelakuran dalam buku banyak tulis pelakuran kan. Okey, kalau L kecil kita panggil haba pendam tentu penguapan. Okey. Ini fasa dia, pepejal dan cecair. Ini haba pendam tentu penguapan, menyimpan. Ini haba pendam tentu ini pelakuran yang mula tadi.
Yang kedua ni adalah penguapan. Sorry lah kadang-kadang cikgu pun silap sebut juga ni kan. Okey, jom teruskan. Okey, kita dalam pemanasan bahan pepejal secara berterusan. Asalnya pepejal, bahan yang tidak beritahu nama, kita panaskan secara berterusan. Kan? Tak apa, ni tak payah tengok lagi kan. Tengok ni dulu. Jadi bila bahan tu dalam keadaan pepejal, dia berapa fasa tu? Pepejal saja. Siapa jawab? Satu fasa. Okey kan? Jadi pepejal satu fasa, jadi berlakunya peningkatan suhu. Nampak? Bila dia satu fasa, bila kita buat graf suhu melawan masa, okey betul kan? Dalam ini adalah pepejal semua. Nampak? Pepejal semua dipanaskan oleh pemanas rendam. Ni kamu nampak macam pen ni bukan? Ini termometer lah. Gambar tak berapa elok lah, minta maaf lah kan. Okey, jadi pepejal ni suhu bertambah kan. Sebab dia pepejal saja. Jadi wujudnya tita sini. Jadi pepejal yang ni pepejal. Jadi suhunya bertambah daripada suhu apa? Darjah Celsius kan? Daripada 0 darjah Celsius sampai 150. Jadi tita dia 150 lah. Boleh kan? 150. Jadi kita tengok sini. Seterusnya dia tukar. Pepejal akan bertukar menjadi cecair. Masa pepejal yang cair, suhunya tetap iaitu 150 darjah. Okey, selepas di sini dah tukar sepenuhnya cecair. Bila cecair ya satu fasa, suhu akan bertambah. Bila satu fasa baru suhu bertambah. Naik daripada B ke C. Naik daripada B ke C. Okey, selepas itu di sini. Di sini kamu rasa apa? Apa kamu rasa kat sini? Apa yang berlaku? Berapa fasa sini? Dua fasa kan? Dia akan berlagi cecair tambah dengan gas. Kan? Dan seterusnya gas. Jadi kita dapati ada dua suhu tetap. Suhu tetap itu pepejal kepada cecair dipanggil sebagai takat lebur. Takat lebur dia berapa? 150. Cecair kepada gas, suhu tetap juga 320, iaitu takat didih. Kan? Maksudnya bila dua fasa suhunya tetap. Boleh kan? Ni dua fasa suhunya tetap. Itu yang penting tu tekan kat kamu kan. Okey, cuba kita tengok graf ni kan. Graf ni melibatkan suhu melawan masa. Sebab suhu melawan masa, graf ni, kamu tengok betul kan? Suhu ni, suhu melawan masa. Jadi suhu yang melibatkan suhu adalah theta, perubahan suhu. Jadi untuk lengkung atau garis OA, di sini kita pakai theta dia adalah 150 tolak kosong. Jadi kita guna formula Q sama dengan MC theta. Boleh faham kan? Q sama dengan MC theta. Okey kan? Jadi takat lebur dia tu lah. Kita guna masa-masa berlaku takat lebur, kita guna suhu yang tetap, kita guna formula ML. Kenapa suhu dia tetap? Sebab haba yang dibekalkan ini bukan digunakan untuk menaikkan suhu, tetapi digunakan untuk apa? Untuk memutuskan ikatan pepejal kepada cecair. Itu sebenarnya. Sebab tu suhu maintain. Suhu tu kekal kan? Okey, yang berikutnya. Cecair saja. BC kan? Tengok betul. BC. Kan? Ada peningkatan suhu tak BC? Ada tak peningkatan suhu BC? B ke C? Ada. Berapa fasa? Berapa fasa? Satu. Ya, satu fasa. Bila satu fasa, kita guna formula Q sama dengan MC theta. Okey. Suhu tetap, kita guna formula ML. Okey. Suhu yang berubah, kita pakai MC theta. Ni kita pergi pada Q sama dengan ML kecil. Okey, cuba tengok sikit ada maklumat-maklumat yang diberi di sini. Jadi lengkup pemanasan bahan X. X itu bahan bukan bahan yang kita tak kenali. Jisimnya 1 kilogram. Kuasa 1000. Apa maksud 1000 watt ni? 1000 watt ni maksudnya haba yang digunakan, haba yang akan dihasilkan oleh pemanas rendam ni
ataupun kita kata haba yang digunakan ataupun tenaga elektrik yang digunakan sebanyak 1000 joule dalam 1 saat. Kan? 1000 joule. Okey, cuba tengok graf yang kedua kan. Graf yang bukan graf paksi watt, paksi X. Paksi X adalah paksi masa. Ada satu formula yang mengaitkan masa. Apa dia? Kita ada banyak kan. Q sama dengan ML, Q sama dengan MC theta, Q sama dengan PT. Jadi formula mana yang kait dengan masa? Formula mana? Siapa yang jawab? Sama dengan PT. Ya, Q sama dengan PT. Betul. Bila Q sama dengan PT, kita guna formula ni. Jadi, untuk paksi X, kan, untuk paksi X ni, kita akan pakai pemanas rendah. Kita akan mula Q sama dengan PT. Okey. Kesimpulan apa? Paksi X, kita pakai formula Q sama dengan PT. Paksi Y, kita pakai dua formula. Sama ada MC theta ataupun ML. Kan? Tapi kita nampak MC theta lebih lah. Sebab apa? Sebab adanya perubahan suhu. Jika tiada perubahan suhu, kita pakai ML. Itu sebenarnya. Okey, boleh kan? Okey, ni cerita yang tadi cikgu dah terangkan. Ada soalan? Tak ada ya? Cikgu teruskan ya. Okey, kita buat soalan sikit. Soalan yang cikgu bagi ni. Ni cikgu punya bahan lah kan. InsyaAllah lah bahan ni cepat faham lah kan. Cikgu dah try cuba banyak lah. Dekat pelajar-pelajar cikgu dia faham dia katanya bahan ni. Okey, kita tengok sini. Kita menceritakan graf ni hanya menceritakan lengkuk OA. Nampak? OA, O ke A. Kita baca dia pada paksi X iaitu 0 hingga 100. Betul? OA panjang ni macam segitiga lah kan. Tapak dia 0 hingga 100. Paksi X dia 0 hingga 100. Paksi Y dia 0 hingga 150. Tu nilai dia. Ni koordinat 00, ini koordinat 100, 150 lah lebih kurang. Okey, tanya bilangan fasa. Dah tentu satu, itu pepejal sahaja. Okey, perubahan suhu. Ada ke? Ada. Jadi haba digunakan untuk menaikkan suhu. Kan? Jadi kita memegang satu konsep bahawa haba yang dibebaskan oleh pemanas rendam sama dengan haba yang diserap iaitu Q sama dengan MC theta. Kenapa MC theta? Sebab hanya ada satu fasa sahaja. Boleh kan? Sebab ada satu fasa sahaja. Okey. Jadi kita tengok sini. P tadi berapa? P 1000 T. Okey, T dia berapa? Siapa boleh cuba? Berapa masa dia T ni? Untuk OA. Berapa masa dia? Berapa? Ya, bagus. 100 kan? Kalau dia ada minit sini, kamu kena darab dengan 60. Sebab cikgu buat saat, tak payahlah kan? Senang. Jadi senang kira lah. Kan? Jadi kita tengok 1000 power dia. T ni adalah 100 masa dia. Kan? Sama dengan M, GC dia bagi sini. 1 kg. C kita nak cari. Dan theta adalah, berapa theta dia? Berapa theta dia, kelas? 150. Ya, 150 tolak kosong kan. 150 lah tu. Betul lah tu kan. Jadi kita gantikan. Macam ni. Kan? Dan kita dapat C sama dengan 666.7. Dia nilai ni. Okey, macam mana nak dapat unit ni? Kamu boleh derive sendiri kan. Dengan menggunakan formula ni. Q sama dengan MC theta. Jadikan C sebagai tajuk rumus. Lepas tu kamu susun unit. Q adalah J, M adalah kg dan theta adalah darjah Celsius. Jadi kamu susun, kamu dapat J kg -1, darjah Celsius -1. Apa maksud 667 ni? 667 ni bermaksud, tengok betul? 667 bermaksud apa ni? 1 kilogram bahan. 1 kilogram bahan X, bahan X perlukan haba sebanyak 667 ni untuk menaikkan apa? 1 Celsius. Ya, 1 darjah Celsius. Itu cerita dia kan. Menaikkan suhu 1 darjah Celsius. Ini cerita tentang lengkuk A kan. Lengkuk A. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Itu AB. AB ada dua fasa. Pepejal dan cecair. Ada dua fasa. Maksudnya suhu meningkat ke tak? Suhu bertambah tak? Tak.
Tak, bagus. Kan? Jadi haba dibebaskan, PT juga. Kan? Haba yang tetap PT. Haba yang diserap, ml. Tak pakai mc theta sebab suhu tetap. Jadi P kita dapat tadi sama juga tadi 1000. Okey, berapa masa dia sekarang? Berapa masa dia? T dia berapa? 100. 100. Ya, 100. Tapi 100 ni bermaksud 200 tolak 100. Tu maksud dia tu dia. Kamu dapat 100. Sama dengan okey. M 1 L kita nak cari. L. Jadi L kita dapat 100,000 joule kg negatif 1. Kenapa tak ada darjah Celsius ni 1? Sebab tiada perubahan suhu. Boleh faham kan? Jadi unit untuk ni kita dapati, ni kamu boleh dira sendiri. Cikgu tahu tadi ni silap ni. Bukan C ni L kan. L Q per M. Jadi jawapannya J per kg. Nampak? J per kg. Unit dia. Jadi maksudnya 1000 joule kg negatif 1 bermaksud 1 kilogram bahan X perlukan haba sebanyak 100,000 joule untuk menukarkan fasa pepejal kepada cecair ataupun untuk memutuskan ikatan pepejal kepada cecair. Itu maksud kan? Boleh faham Okey, kita pergi pada yang seterusnya itu BC. B ke C. B ke C cecair satu fasa. Perubahan suhu ada. Sebab apa? Kita dapati peningkatan suhu. Lagipun satu fasa. Okey. Jadi haba yang digunakan untuk menaikkan suhu. Jadi haba yang dibekalkan oleh pemanas rendam digunakan untuk meningkatkan suhu. Okey, bukan memutuskan ikatan. Okey. Jadi tengok sini Q sama dengan PT. P 1000. Okey, saya boleh tanya kamu. Berapa T dia? Untuk BC. Berapa T dia? Siapa nak jawab? Okey, 50. Maksudnya kita ambil ni 250 tolak 200. Ni 50. Okey Boleh Okey, sama dengan haba yang diserap. MC theta M1. Ya, ada soalan ke? Tak ada ya? Okey. M1 C dia kita tak tahu. Okey, theta dia. Berapa theta dia? Cuba tengok berapa theta dia? 170. Oh, kamu siap tolak dah ya. Maksudnya theta dia adalah 320 tolak dengan 150. Dia dapatnya tu. Jadi C kamu dapat ialah 294.12. Unit ni cikgu dah terangkan tadi macam mana terbentuknya unit ni. Dan sama maksud dia kan. 2 ni bermaksud 1 kilogram bahan X perlukan haba sebanyak yang diberikan ni untuk menaikkan 1 darjah Celsius sebab ada darjah Celsius di belakang. Sebab apa? Satu fasa. Satu fasa dia tak sibuk. Dia fikir nak naik suhu je, nak marah je. Kalau seorang nak marah saja. Kalau ada orang tak marah. Sebab apa? Seorang tukang pujuk. Boleh kan? Itu saja nak ingat lah. Cara nak ingat. Okey. Okey, lengkuk D kan. CD tercair kepada gas. Perubahan fasa tiada. Perubahan fasa. Jadi perubahan fasa pula. Perubahan suhu. Tiada kan. Jadi haba digunakan untuk memutuskan ikatan cecair kepada gas. Kan. Jadi dalam kes ini haba digunakan untuk memutuskan ikatan cecair kepada gas. Dan kita dapati haba yang digunakannya lebih banyak berbanding dengan cecair kepada gas. Lebih banyak daripada pepejal kepada cecair. Nampak? Lebih panjang ni kan. CD ni lebih panjang daripada AB. Kita dapati haba dia lebih banyak. Kerana dia melakukan dua tugas. Tugas pertama ialah memutuskan ikatan cecair kepada gas. Itu tugas pertama dia. Dan tugas kedua dia apa? Siapa boleh jawab? Apa tugas kedua dia? Siapa cuba? Selain pada memutuskan ikatan, apa tugas dia lagi? Tak dapat? Ada idea? Siapa nak cuba? Apa dia? Kuat sikit? Tak dengar? Menukarkan fasa. Menukarkan fasa betul kan? Menukarkan fasa pepejal cecair kepada gas. Nanti satu. Ni satu tugas dia. Dan kamu cakap tadi. Ni sama kan?
Apa lagi fasa satu lagi? Fasa satu lagi. Apa tugas satu lagi? Okey, tak apalah cikgu terang. Semasa dia nak jadi gas, kan, dia terpaksa menghadapi atmosfera yang siasa menekan permukaan cecair supaya jangan jadi gas. Boleh faham? Jadi terpaksa dia melakukan satu lagi haba untuk mengatasi tekanan atmosfera. Bila mengatasi tekanan atmosfera, baru dia berupaya menjadi gas. Boleh faham kan? Sebab itulah haba pendam penguapan lebih besar daripada haba pendam pelakuran. Itu antara sebabnya kan. Sebab dia melibatkan gas, iaitu fasa atmosfera. Okey kan? Okey, kita tengok sini kan. Tak apa, tak apa. Okey, P dah tentu 1000 T. Okey, berapa T untuk CD ni? Berapa T dia, masa dia untuk CD ni? Ni. 150. 150. 250 kah? 150. Ya, 150 sebab apa? 400 tolak 250. Tu. Ini. 150 kan? Dapat tolak ni. Okey. Jadi haba yang diserap Q sama dengan ML, M1L macam jadilah. Jadikan L sebagai ni 150,000. Okey. Dia kata 150,000 ni bermaksud 1 kilogram bahan X perlukan 150,000 untuk menukar fasa cecair kepada gas. Jadi 150,000 ni lebih besar daripada L kecil tadi tu. Jadi L penguapan lebih besar daripada L pelakuran. Sebab apa? Melakukan dua tugas. Dua tugas. L kecil hanya melakukan satu tugas. Memutuskan ikatan, berpejal kepada cair. Tapi untuk C dengan D, memutuskan ikatan dan mengatasi tekanan atmosfera. Okey. Okey, boleh faham kan? Itu kegunaan kan. Graf ni kamu tengok betul kan. Macam mana nak kira. Okey, ni graf lengkup penunjukan. Ni cikgu saja cerita sajalah kan. Lengkup penunjukan, tadi dah cerita yang tu. Okey, ada fasa yang terlibat. Kita anggap fasa gas. Disejukkan. Gas telah bertukar menjadi cecair. Dalam fasa cecair dalam proses pembekuan. Dan menjadi cecair sepenuhnya. Cecair pula disejukkan lagi. Menjadi pepejal. Dan menjadi pepejal sepenuhnya. Ini adalah proses di mana proses penyejukan di mana haba yang dibebaskan oleh bahan tersebut. Haba dibebaskan oleh bahan tersebut. Kalau proses pemanasan, haba diserap oleh bahan tersebut. Okey Ya. Q equal to MC theta ke E equal to MC theta? Okey terima kasih. Dia tak kisah kan. E tu merujuk pada energi. Q equal to MC kita. Q tu merujuk pada tenaga haba. Simbol untuk tenaga haba. Boleh kan Sarah? Boleh kan? Tenaga haba Q boleh. E tu energi. Q tu tenaga haba kan? Boleh tak ni? Okey, tak apalah kita teruskan kan. Boleh lah tu kan. Okey, yang pertama kita tengok PQ gas. Kata gas menyejuk. Okey, menyebabkan tenaga kinetiknya berkurang, suhu berkurang. Okey, cikgu nak cakap kan. Nak senang ingat macam ni. Bila suhu berkurang, nampak ni suhu berkurang kan? Maksudnya tenaga kinetik berkurang. Bila suhu bertambah, tenaga kinetik pun akan bertambah. Kalau suhu malar, tenaga kinetik pun malar. Kenapa? Sebab definisi suhu adalah purata tenaga kinetik suatu jasad ataupun satu objek. Okey kan? Okey, tengok keadaan ni. Suhu malar ni kan? Suhu malar, proses pada kita panggil ni kondensasi kan, gas kepada cecair. Okey, kondensasi, haba pendam dibebaskan dan ikatan molekul terbentuk. Dan ikatan lah sebab cecair tadi kita bincang ikatan ni kan. Okey, tenaga kinetik malar. Okey kan? Tenaga kinetik malar sebab suhu malar. Itu saja dia. Okey, ni sama juga cecair. Okey, haba dibebaskan. Ya, proses penyukan haba dibebaskan oleh bahan. Tenaga kinetik berkurang kerana suhu kurang. Itu idea dia kan. RS. Ini pun sama. Cikgu laju sikit lah kan. Okey. Muatan suhu malar kerana tenaga kinetik malar kan. Ni haba pendam dibebaskan. Kamu boleh faham kan. Proses penyejukan. Okey.
Okey, TU. Suhu berkurang, tenaga kinetik berkurang. Pepejal menyejuk, haba dibebaskan. Semua proses daripada penyejukan bahan itu membebaskan haba. Boleh kan? Proses ini membebaskan haba. Proses pemanasan menyerap haba. Okey. Jadi kita akan bincang sikit tentang haba pendam tentu pelakuran dan penguapan. Sikit sebanyaklah. Jadi haba pendam tentu ada dua lah. Jadi kita tahu kedua-duanya berlaku tanpa perubahan suhu. Dan berlaku mestilah dua fasa lah. Kalau L ni, L kecil, penguapan, pelakuran. Cikgu dah cerita tadi dah. Kalau L besar, pepejal ke cair, L kecil cecair kepada gas. Untuk proses peleburan, haba diserap. Pembekuan, haba dibebaskan. Ini proses pemanasan, ini proses penyejukan. Sama dengan ni, kes ni. Haba diserap dua-dua. Pendidihan dan juga penyejatan. Itu proses cecair kepada gas. Kalau terbalik, kondensasi, haba dibebaskan. Jadi kita tengok sini. Apakah dimasukkan dengan ni, cikgu dah terang tadi. Cikgu tunjuklah jawapan 330 haba diperlukan oleh 1 kilogram ais melebur menjadi air pada suhu tetap 0 darjah Celsius. Kalau ni pula air 226 ni, haba diperlukan untuk 1 kilogram air mendidih menjadi wap pada suhu tetap. Suhu tetap kan? Pada suhu tetap 100 darjah Celsius. Jadi kita tengok sini, ini 336, ini 200. Kita dapati haba pendam tentu penguapan lebih besar daripada haba pendam tentu pelakuran. Itu sebab ada L kecil tu lebih besar daripada L besar. Ini untuk air. Yang tadi kita bincang tentang bahan X. Okey. Tengok kan. Kita akan cerita sikit tentang penggunaan dia macam mana kan. Okey, peleburan. Kita tengok sini. Peleburan itu pepejal bertukar menjadi cecair. Kita gunakan dalam proses ikan kan. Sejuk ikan ni lah kan. Penyejukan minuman dan makanan oleh ketulan ais. Ikan pun boleh lah kan. Okey. Yang kedua, pendidihan dan penyejatan ni kita boleh guna dalam pendidihan, kita guna penyejukan oleh nitrogen cecair. Okey. Penyejatan, kondensasi. Proses mengukus makanan. Steam. Steam bertukar menjadi cecair. Kan? Okey. Pembebasan haba kepada makanan. Kondensasi. Pemanasan kopi espresso. Dia kena tengok dalam YouTube ada kan. Okey, penyejatan berlakunya penyejatan badan pada hari yang panas, berpeluh, kamu berpeluh. Okey. Penyejatan berlaku pada sistem penyuka dalam peti ais. Peti ais pun ada kan, proses penyejatan. Di mana haba daripada peti ais, dalam peti ais, semuanya dipindah kepada gas freon. Gas freon akan bertukar daripada cecair bertukar menjadi gas. Tu nanti kita akan tengok kan. Okey, sistem penyejukan hawa dingin akan sama dengan peti ais juga kan. Okey, cerita dia. Okey, kesan penyejukan dan kesan pemanasan. Okey, mari kita tengok kan. Kesan penyejukan dengan kesan pemanasan. Okey, ni cikgu dah cerita tadi kan tentang proses pemanasan. Proses pemanasan apa? Haba diserap. Proses pemanasan adalah haba diserap. Okey. Dan proses penyejukan adalah haba dibebaskan. Cuba tengok sini. Haba apa diserap? Kalau proses peleburan, haba pendam diserap. Okay, kan? Sama je haba pendam. Kenapa pendam? Maksudnya haba tu berlaku pada suhu yang tetap. Pendam maksudnya haba dibekalkan tapi suhu tak naik. Sabar kan? Sabar. Maksudnya. Haba tu dibekalkan tapi suhu masih kekal. Untuk apa? Untuk memutuskan ikatan ke, untuk macam tu kan, atau menggabungkan balik itu, membentuk molekul kan untuk penyejukan. Okey. Okey, ada soalan tak? Tak ada kan? Okey, kita teruskanlah. Okey, ni proses-proses dia.
Ni benda yang sama juga kan. Cikgu laju-laju sikit lah kan. Sebagai nota boleh lah. Okey, penyerapan haba semasa peleburan, penyataan boleh digunakan memberi kesan penyejukan. Okey. Proses penyejatan kan, dan juga proses peleburan boleh memberi kesan penyejukan. Peleburan ni maksudnya apa? Bila kamu pegang ais batu akan cair. Betul tak? Ais batu akan lebur. Kamu akan terasa sejuk. Itu kesan penyejukan. Penjejatan bila kamu berpeluh. Contoh. Ni pun samalah. Kondensasi ni membebaskan haba. Jadi untuk proses penyejukan atau pemunjukan, haba dibebaskan semasa kondensasi. Biasanya haba yang dibebaskan tu tujuan dia untuk memanaskan benda yang lain. Walaupun berlaku macam proses penyejukan, tapi haba yang dibebaskan boleh digunakan untuk tujuan pemanasan. Boleh faham ke ni? Haba yang digunakan tu boleh digunakan untuk tujuan pemanasan. Ini haba tu digunakan untuk tujuan kesan penyejukan. Okey, boleh? Dia pening sikit ya. Okey, tengok lagi soalan Okey, kita tengok sini. Terangkan bagaimana minuman disejukkan menggunakan ketulan ais. Ni minuman. Ada minuman, ada ais. Cikgu suka kamu buat benda ni ada dua bahan. Pertama, konsep yang kita ada, mesti ada dua objek panas dan objek sejuk. Betul tak? Okey, dalam bekas ni, mana objek sejuk? Dah tentu? Tentu apa? Ais. Ais. Betul. Objek panas, botol minuman. Jadi sebab ini objek panas, ini objek sejuk, jadi haba daripada botol minuman ini akan berpindah kepada ais. Jadi habanya dipindahkan, membebaskan haba, dipindahkan kepada ais. Jadi ais serap haba. Menyerap banyak haba dari botol. Boleh faham kan? Jadi bila ais serap haba banyak di botol, apa jadi pada ais? Ais akan melebur. Adakah suhunya bertambah? Cikgu tanya kamu. Semasa berlaku peleburan ni, tak. Adakah suhu dia bertambah? Tak. Tak kan? Suhu dia tetap. Sebab dia menyimpan haba menyerap haba pendam yang banyak. Kan? Haba pendam. Jadi kamu boleh kata serap haba pendam yang banyak. Kan? Jadi semasa berlaku proses peleburan, maksudnya dia berlaku dua fasa. Pepejal kepada cecair. Jadi yang sejuknya hanyalah minuman. Jadi minuman hilang haba. Sebab dia bebaskan haba. Jadi dia banyak kehilangan haba. Dan suhunya akan turun. Jadi ais minuman ni, botol ni akan jadi sejuk. Itu antara sebab. Bagaimana memberi kesan penyejukan daripada ais yang melebur. Boleh faham kan? Jadi ais tu melebur ada dua sebab lah. Satu bukan datang daripada botol minuman juga. Satu lagi ais tu melebur disebabkan oleh suhu persekitaran. Sama jugalah. Okey kan? Samalah konsep dengan minuman ni. Sama juga kan? Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Dia kata, kesegaran ikan dan daging boleh dikekalkan dengan meletakkan dalam bekas mengandungi ais dan air. Terangkan. Letakkan dalam mengandungi ais dan air. Kenapa ada dua? Ais dan air. Sebab ais akan cair. Akan melebur menjadi air. Itu maksud dia. Jadi ikan tu lebih segar. Okey, jadi tengok terangkan. Macam mana kita nak terangkan? Pertama kita tengok ada dua bahan. Konsep dia objek panas dan objek sejuk. Objek panas apa? Ikan. Objek sejuk adalah ais batu. Kan? Ais batu yang mempunyai haba pedam tentu yang haba tentu pelakuran. Haba tentu boleh yang besar. Ais batu. Jadi sama juga konsep tadi. Haba pedam tentu pelakuran yang besar bermaksud ais perlukan haba yang banyak untuk memecahkan ikatan pepejal kepada cecair pada suhu tetap. Jadi diperlukan haba yang banyak untuk. Tapi kalau kamu tengok setakat ikan ni saja bagi haba, jadi ais batu ni mendapat haba yang sedikit lah. Jadi proses ni adalah lama. Dia mengambil masa yang lama
untuk mengekalkan suhu dia. Jadi suhu dia adalah tetap dalam masa yang sangat lama. Boleh faham kan? Dengan bekas yang tertutup macam ni, haba tak boleh keluar persekitaran. Jadi suhu menjadi suhu yang tetap. Kan? Jadi bagi masa yang lama. Okey. Jadi yang bebaskan haba ialah ikan. Ikan bebaskan haba pergi kepada ni ais batu ni. Jadi dia menyerap haba yang banyak daripada ikan. Serap haba dan suhu ikan akan turun sebab dia bebaskan haba, suhu turun. Jadi pepejal bertukar menjadi cair, proses peleburan iaitu suhunya tetap 2 fasa. Okey kan? Okey, jadi keseimbangan terma berlaku di antara ikan dan air menyebabkan suhu ikan menjadi sangat rendah sehingga mencapai 0 darjah Celsius. Sebab berlakunya suhu apa? Keseimbangan terma. Boleh faham tak ni? Boleh tak? Tu kisah tentang bagaimana proses ni Pening tak? Boleh lah kan? Boleh lah tu. Boleh cikgu. Okey lah. Marfilza. Okey, dia tu. Oleh itu, ikan boleh disimpan pada suhu yang rendah dalam masa yang lama. Ni cara nak simpan ikan lah. Kadang-kadang kamu pergi tempat yang jauh, pantai lepas tu nak bawa ke bandar jauh pada pantai. Jadi kamu letak ikan ni, masih segar lagi ikan tu. Sebab apa? Suhu tu Okey, ni pula cerita tentang bagaimana steam digunakan untuk memasak makanan. Steam. Kita tahu steam tu adalah gas. Kita tengok apa bahan dia. Pertama konsep kita objek sejuk. Objek sejuk dalam kes ni jadi apa? Ikan lah. Ikan jadi objek yang sejuk. Okey kan? Ikan jadi objek sejuk dan apa? Dan objek panasnya adalah air ataupun steam. Mempunyai haba pendam tentu penguapan yang besar. Memang besar haba pendam tentu penguapan Tadi kita tengok besar nilai dia kan. Besar pada haba pendam tentu pelakuran. Kan. Okey, bila berlakunya haba di sini, air ataupun steam. Jadi steam akan objek yang panas dia akan bebaskan haba. Steam gas akan bebaskan haba pergi kepada ikan tu. Jadi ikan serap haba yang banyak daripada steam. Serap haba yang banyak. Jadi bila haba dibebaskan oleh steam, membebaskan haba, ini adalah proses penyejukan sebenarnya. Steam bertukar menjadi apa? Cecair. Atau kita nama proses dia adalah kondensasi. Bila proses kondensasi, haba dibebaskan. Dibebaskan dekat siapa? Dibebaskan pada ikan. Jadi ikan menerima haba yang banyak daripada steam. Pada suhu yang tetap. 2 fasa. Nampak tak? Suhu tetap maksudnya suhu tetap tinggi lah. 100 darjah Celsius mungkin lebih sikit pun. Macam tu kan. Okey. Jadi haba pendam penguapan dibebaskan terus kepada ikan dan menyebabkan ikan cepat dimasak. Cepat dimasak, cepat dimakan lah. Boleh? Tu contoh dia. Okay, kan? Bagaimana? Jadi nak jawab macam ni kan? Supaya kamu nampak konsep dia. Bagaimana objek panas, objek sejuk kamu kaitkan kan? Dan bagaimana pemindahan haba yang berlaku daripada suhu tinggi ke suhu rendah. Okey, soalan seterusnya, terangkan mengapa badan kita rasa sejuk selepas berpeluh. Bila kita berpeluh, bila kita rasa panas, kita aktiviti sukan, kita mula berpeluh. Bila panas, kita mula keluarkan peluh. Tujuan dia untuk menyejukkan badan lah. Kalau cakap secara umum, tapi kita tengok konsep dia mesti ada 2. Di antara kulit kita ataupun badan kita, objek panas dan objek sejuk. Jadi objek panas ialah kulit dan persekitaran. Kulit dan persekitaran. Objek sejuk ialah peluh yang kita keluarkan. Objek sejuk kan. Jadi semasa objek panasnya, jadi objek panas kulit akan membebaskan haba kepada air peluh. Betul? Ataupun persekitaran membebaskan haba kepada air peluh. Kita akan berpeluh. Okeylah. Semasa melakukan kerja yang berat. Betul? Jadi dia akan bebaskan haba. Bila haba dibebaskan, dia akan rasa sejuk sebenarnya. Okey. Bila haba dibebaskan,
Jadi air peluh akan menyerap banyak haba dari kulit dan persekitaran. Air peluh dalam keadaan air. Bila haba diserap, dia telah bertukar menjadi gas. Kan? Kan? Dia menyerap haba, pendam tentu penguapan daripada badan. Tapi ini berlaku pada sebarang suhu lah. Sebab ni adalah proses penyejatan. Okay, kan? Jadi cecair bertukar pada gas, proses penyejatan. Bila haba dibebaskan daripada kulit, ataupun jadi dia akan mengalami kesan suhu badan berkurang atau kita kata badan dapat disejukkan. Kerana mengeluarkan haba. Kan? Jadi kadar penyejatan boleh tingkatkan bila kamu pasang kipas ke kan, dengan adanya aliran udara. Ini konsep yang perlu ada kan. Okey, boleh faham dah ni? Boleh tak? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Ni konsep terangkan bagaimana kita punya badan kita berpeluh kan. Ya, cerita ni banyak. Soalan ni suka keluar lah dalam soalan, kita panggil soalan memahami kan. Okey, kita buat lagi satu soalan. Soalan ada banyak kot. Tengok. Mengapa tangan terkena steam panas akan luka lebih teruk berbanding dengan terkena air panas saja? Steam yang panas. Jadi steam akan bertukar menjadi cecair. Jadi dia akan membebaskan haba. Kena tangan kita balik. Betul tak? Steam. Kalau air panas, air saja yang panas kan? Okay kan? Air panas dia mungkin akan berkurang. Tengok dia macam mana. Konsep dia. Objek sejuk. Objek panas. Okay. Steam. Ataupun air. Tangan kulit. Okay. Jadi bila dia objek panas, dia akan bebaskan haba. Jadi steam akan berlakunya kondensasi. Dua fasa suhu tetap. Ni bahaya ni suhu tetap ni. Suhu tetap 100 darjah Celsius. Kena dekat tangan kamu. Jenuh. Jadi haba pendam tentu penguapan yang tinggi. Sebab steam, kita dah bincang tadi. Dan serap haba daripada steam. Tangan kamu. Ni sama konsep ikan lah. Ikan serap haba daripada steam. Ni tapi terbalik tangan kamu. Tangan kamu lagi sakit lah. Okey kan? Kita rasa sakit lah. Ikan tak apalah kamu nak makan. Kan? Haba dibebaskan ke atas kulit. Kan? Haba dibebaskan ke kulit. Boleh sebabkan luka yang teruk. Tu sebab dia kan. Sebab berlakunya kondensasi. Tu proses dia. Haba dibebaskan. Boleh faham kan? Haba dibebaskan ke atas kulit. Dengan kuantiti yang banyak. Haba pendam. Kan? Itu dia. Okey. Cikgu teruskan. Soalan. Soalan macam ni lah. Nanti kita ada soalan kiraan semua kan. Mengapakah bika yang mengandungi alkohol lebih sejuk selepas ditiup ke dalamnya? Kan? Kamu ada bika ni, kamu tiup dekat straw tu. Kamu tiup penyedup minuman tu. Kamu tiup, kamu dapati udara lebih sejuk. Bika tu lebih sejuk. Kau pegang, sejuk pula bika ni. Kenapa? Ini konsep dia kita tengok. Formula apa? Konsep yang pertama kita tengok, alkohol tu sendiri adalah pepejal. Pepejal pula. Cecair. Kan? Jadi cecair bertukar menjadi apa? Menjadi gas. Proses penyejatan ialah cecair bertukar menjadi gas. Bila kamu tiup, dia mempercepatkan proses penyejatan. Okay, kan? Jadi molekul cecair alkohol bertukar menjadi gas alkohol. Jadi dia perlu menyerap ke membebaskan haba? Siapa boleh jawab? Menyerap haba. Ya, menyerap haba persekitaran. Dia akan menyerap haba persekitaran. Tujuannya apa? Untuk memutuskan ikatan antara molekul ataupun memutuskan ikatan cecair kepada gas. Bertukar menjadi gas. Jadi sebab haba banyak dibebaskan ke persekitaran, jadi suhu persekitaran alkohol menjadi sejuk kerana haba telah diserap. Kan? Haba telah diserap. Ini contoh dia. Jadi alkohol, bekas alkohol ni kamu dapati dia lebih sejuk. Bika tu akan menjadi lebih sejuk. Okey, ada soalan? Tak ada ke tak ada? Tak ada. Okey. Terima kasih kan. Harap kamu dapat sesuatu lah kan.
Kalau tak ada, cikgu bagi rakaman, boleh tengok balik lah. Kalau tak faham kan. Kalau ada kesilapan apa, beritahu cikgu. Kadang cikgu pun manusia kan, kalau tak perasan kadang kan. Okey. Bagaimana peti ais berfungsi? Peti ais rumah kamu. Tengok, peti ais boleh sejuk lah. Bagaimana dia berfungsi berdasarkan konsep yang kita terangkan di sini. Okey, tengok. Okey, dalam proses peti ais, dia ada dua proses yang berlaku kan. Pertama, proses ialah kondensasi. Kondensasi itu gas bertukar menjadi cecair. Bila gas bertukar menjadi cair, jadi haba terbebas keluar. Ni dekat mana? Dekat belakang peti ais kamu. Dia panggil kondenser. Nama pun kondenser. Proses kondensasi. Kondensasi, gas cecair, haba dibebas keluar. Jadi bila kamu pegang di belakang peti ais kamu, kamu dapati panas di belakang peti ais. Boleh faham kan? Dan satu lagi proses dipanggil proses penyejatan. Proses ini berlaku dalam peti ais. Proses ini berlaku dalam peti ais. Di luar kondensasi, di dalam proses penyejatan. Itu di mana gas yang mengalir ni, gas freon yang mengalir ini daripada cecair bertukar menjadi gas. Daripada cecair, masuk ni cecair, dia mendapat haba daripada apa yang kamu simpan. Contohnya kamu simpan botol air ke apa kamu simpan, haba tu akan berpindah kepada gas yang ada dalam pipe ni. Okey, jadi cecair akan bertukar menjadi gas. Proses penyejatan, sorry. Jadi haba diserap dari dalam. Jadi semua haba diserap. Jadi apa yang kamu simpan dalam peti ais ni menjadi sejuk. Sebab apa? Haba telah diserap. Okey, kita cerita bagaimana proses permulaannya. Okey, proses permulaan peti ais iaitu kita ada kompresor ataupun kita panggil pam pemampat. Jadi tugas pemampat ni adalah memampatkan gas. Gas untuk menambahkan tekanan dan suhunya. Jadi bila dia memampatkan gas ini, jadi gas, bila gas memampat apa jadi? Gas tu ada potensi nak jadi apa? Nak jadi cecair. Betul tak? Boleh kan? Jadi bila gas tu dimampatkan pada tekanan dan suhu, kan? Menambahkan tekanan dan suhu, jadi gas itu ada potensi nak jadi cecair bila gas dimampatkan. Sebab gas ni, ruang ni jauh, cecair lebih rapat kan? Okey. Macam kamu tengok lah, kamu ada apa? Macam tong gas kan? Bila kamu goncang tong gas, kamu rasa macam air dalam tu kan? Sebenarnya gas yang telah dimampatkan. Jadi tugas kompresor memampatkan gas. Jadi gas ini akan mengalir ke sini dan gas ini akan membebaskan haba. Sebab apa? Gas telah bertukar menjadi cecair sebab berlakunya proses kondensasi di sini. Haba semuanya terbebas di sini. Itu tugas dia kan. Jadi haba terbebas ini. Selepas itu, ni kondensasi. Jadi ejen penjuk ataupun membebaskan haba. Semasa proses kondensasi. Jadi dibebaskan haba di kawasan ni. Okey, lepas tu apa cerita? Kita pergi pada injap pengembang. Kan? Injap pengembang. Ni nombor 2 kan. Injap pengembang yang ni, nombor 3 ni. Apa fungsi dia? Injap pengembang, tugasnya, okey, dekat sini tadi gas dengan, gas bertukar menjadi cecair. Sampai sini cecair lah. Cecair masuk dekat injap pengembang ni. Tugas dia adalah menukarkan ataupun membenarkan cecair freon yang tekanan tinggi tadi tu bertukar menjadi tekanan rendah. Kan? Tujuannya menukarkan menjadi tekanan yang rendah. Kan? Jadi ini memudahkan dia akan menjadikan tekanan tinggi balik lah. Itu contoh dia. Jadi tugas memampat ni senang ingat macam ni. Menukarkan gas cecair bertekanan tinggi kepada tekanan yang rendah. Jadi cecair itu akan mengalir ke sini. Okey, bila cecair itu mengalir ke sini, haba daripada peti ais akan pergi pada cecair yang mengalir ni. Apa jadi? Cecair ni akan bertukar menjadi gas semula. Kan? Jadi cecair itu akan bertukar jadi gas. Ini berlaku dekat bahagian pembeku. Apa yang kita simpan dalam peti ais, haba daripada ni akan berpindah kepada ni, coil ataupun pipe ni. Haba akan diserap. Kan? Dan menyebabkan cecair yang mengalir tadi tu akan bertukar menjadi gas. Jadi haba diserap. Kan? Ini nampakkan proses penyejatan. Jadi ada dua proses.
penyejatan berlangsung dalam peti ais dan kondensasi berlaku di belakang peti ais. Kan? Itu dia. Jadi kita dapati prosesnya akan berulang. Pergi balik pemampat, dia akan berulang dan peti ais akan sentiasa berada dalam, dapat mengekalkan sejuk lah. Sejuk. Tu cerita dia kan. Yang berkait dapat dengan ni. Jadi kita guna ejen penyejuk dia adalah freon. Gas yang mengalir daripada penyejat. Ini penyejat lah di sini lah. Penyejat ke pemampat. Lepas ni akan dimampatkan. Gasnya akan dimampatkan balik. Okey, clear dah ni? Ada apa-apa nak tanya? Berkaitan dengan peti ais. Tak ada. Tak ada, cikgu. Okey, bagus kan? Pengaliran gas freon dalam pipe yang cikgu tunjuk tu. Okey, kita buat soalan kan berkaitan dengan ni lah. SPM. Itu soalan memahami. Tengok sama. Dia kata air lemon boleh disejukkan dengan menambahkan ketebalan ais kepadanya. Berikan penerangan berdasarkan penjelasan di atas. Ada markah? Ada 4 markah. Jadi kamu kena jawab 4 poin. Ataupun lebih pun tak apa. Jadi kita tengok ada 2 objek. Objek panas dengan objek sejuk. Ais dah tentu objek sejuk. Air lemon adalah objek panas. Jadi kita tengok haba mengalir kat mana. Yang pertama. Ais. Sebab air lemon, haba daripada air lemon berpindah kepada ais. Jadi kita kata ais melebur. Ataupun berlakunya peleburan, iaitu pepejal bertukar menjadi cecair. Jadi haba telah diserap. Haba serap mana ni? Maksudnya kenapa haba daripada air lemon telah diserap. Telah diserap oleh ais. Dan menyebabkan ais melebur. Ataupun haba telah dipindahkan kepada ais. Ni. Haba telah dipindahkan ke ais. Sebab ais adalah objek sejuk. Okay, kan? Jadi dalam proses ini kita kata tenaga kinetik berkurang. Tenaga kinetik yang dimasukkan adalah tenaga kinetik air lemon ni. Bukan tenaga kinetik ais kan. Tenaga kinetik air lemon berkurang, maksudnya suhu air lemon tu berkurang. Bila tenaga kinetik berkurang, suhu berkurang. Suhu apa yang berkurang? Suhu air lemon itu. Ni soalan ni. Kamu nak cerita panjang lagi pun boleh panjang lebar. Tapi make sure lebih pada 4 poin. Lebih sikit tak apa. 4, 5, 6 poin boleh. Supaya membantu kamu menjawab soalan ni. Okey, soalan seterusnya. Ni soalan ni kita dah jawab tadi. Terangkan mengapa seorang badan sejuk berada di bawah kipas yang berputar. Kipas berputar membantukan proses penyejatan. Okey. Jadi perpeluhan adalah proses penyejatan. Okey. Kita peluh menyejat. Yang pertama jawab. Peluh. Kita tahu. Peluh dengan kulit. Kan? Jadi haba pendam tentu penguapan. Air diserap dari badan. Haba pendam tentu penguapan. Air diserap daripada badan. Jadi air ni maksudnya air peluh. Diserap dari badan. Jadi badan sebagai objek yang panas. Okay. Lagi laju gerakan. Dia kata kipas tadi. Laju gerakan udara bertambah. Kadar penyejatan bertambah. Ni. Jadi badan akan terasa sejuk. Kesan penyejukan. Sebab haba dah banyak keluar. Haba dari badan dikeluarkan. Ataupun boleh kan? Itu cerita dia. Okey. Cikgu rasa tak ada apa kot ni kan. Cikgu teruskan. Terangkan mengapa suhu tidak berubah apabila ketebalan ais berubah kepada cecair. Siapa yang jawab? So kamu jawablah. Kenapa suhu tidak berubah apabila ketebalan ais pepejal bertukar menjadi cecair? Siapa cuba? Tak berani ke? Perubahan fasa. Okey, betul juga tu. Tapi kita jawab tujuannya untuk apa? Haba yang dibekalkan bukan untuk memutuskan kan. Dia mesti ada memutuskan, mengatasi daya ikatan antara molekul. Soalan ni 2 kali dah keluar dalam SPM kan. Jadi haba yang digunakan atau tenaga digunakan untuk mengatasi ikatan molekul. Daya ikatan antara molekul. Jadi bila ni tenaga kinetik tidak berubah, maksudnya suhu tidak berubah. Suhu tetap kan. Suhu tetap maksudnya tenaga kinetik tidak berubah. Ingat idea juga kan. Suhu tetap, tenaga kinetik tidak berubah. Okey, kita buat soalan pengiraan sikit.
Okey, ada masa lagi kan? Okey. Okey, soalan ni. Okey. Pepejal berjisim 0.5. Jisim diberi menggunakan pemanas. Ni tak perlu kan? Tak penting sangatlah dalam bab ni. Kalau bab elektrik penting lah kan? 0.1 kilowatt. Kilowatt tak mau. Kita nak jawab dalam watt. Watt kan? Okey. Kata haba pendam tentu pelakuran bahan itu. Pelakuran maksudnya pepejal bertukar menjadi cecair. Kan? Pepejal bertukar menjadi cair. Ni garisnya ni. Jadi kita tengok masa dia. Cecair. Ni gas apalah. Dia minta pelakuran, kita pilih pepejal cair lah. Jadi jisim kita ambil 0.05 kg. Dan kuasa 0.1 tukar pada watt. Jadi 100 watt. Tukar. 0.1 tukar dalam ni. Jadi 100 watt. Haba pendam tentu pelakuran Q sama dengan ml. Ni haba pendam tentu L lah. L besar tu. Jadi kita tengok sini. Ni tanda sini kan. Tersilap tanda. Okey, ni masa, time. T berapa T dah? Nampak ke ni? Ini 3.6. Ini 1.0. Berapa masa dia? Siapa jawab? Masa dia. Berapa masa dia? T sama berapa? 2.6. 2.6. Tapi ya betul 2.6 betul. Sebab dia dalam minit kita tukar pada saat, kan? 2.6 kita tukar pada saat. Jadi kita dapat ni lah. Kita gantikan PT, P adalah T pun ada. M kita ada 0.05, L kita nak cari, gantikan. Macam ni. Dah ganti-ganti, jadikan L sebagai tajuk rumus. Kita dapat L sama dengan 3.12 darab 10 kuasa 5 joule per kg. Ataupun J kg negatif 1. Itu cara kira ni kan. Boleh belajar senang kan. Jadi kena tahulah pelakuran tu apa. Pepejal kepada cecair. Okey, tengok soalan yang berikutnya. Dia kata kirakan yang berikutnya muatan haba tentu bahan itu dalam keadaan cecair. Sebab dia kata dalam keadaan cecair, satu fasa, cecair kita pakai formula Q sama dengan MC theta. Sebab satu fasa. Jadi kita tengok sini. Macam nak kira cecair. PT sama dengan MC theta. PT adalah haba yang dibekalkan. MC theta adalah haba yang diserap. Okey kan? Kita menganggap tiada haba hilang kan? Betul dipindahkan di sini. Jadi P sama tadi. T. Okey, T dia berapa ni? Ini 4.6. Ini 3.6. 4.8 sorry. 4.8 ni 3.6. Berapa tu? T dia. Siapa nak cuba? 1.2. Ya, 1.2. Tapi kena tukar dalam minit. Tukar pada saat. Darab ni kan. Jadi kamu dapat PT M yang tadi juga. Sebab soalan tak ubah lagi. Soalan yang sama. C kita nak cari. Soal. Theta. Berapa theta dia? Siapa jawab theta dia? Theta adalah suhu ni. Berapa theta untuk cecair ni? Tengok ni adalah 218. 140. Ya, 140. Ya, kamu tolak kan. Theta ialah, tu dia. Nilai tu. Jadi 218 tolak 78, 140. Jadi kita gantikan dalam formula ni kan. PT MC theta. Jadikan C sebagai tajuk rumus. Dapat 1029 joule kg negatif 1 darjah Celsius. Sebab apa? Ada theta. Sebab kita dapat darjah Celsius negatif 1. Okey, boleh kan? Okey, kita buat lagi satu soalan. Okey, boleh kan? Boleh. Soalan ni pula. Kita kata sini, Raja ni soalan lain kan? SPM 2015. Apa yang diberi di sini? Kuasa P. Tak boleh tukar. Dan 60 saat. Pemanasan dia bagi tahu dah 60 saat. Masa 60 saat. Kan? Lepas tu dia kata ni 3.3 fusion. Haba pendam pelakuran L besar. Dia bagi kan. L besar kita dapati ni 3.3. Tapi soalan tanya apa? Soalan tanya tenaga yang diserap oleh ketulan ais. Jadi tenaga yang serap maksudnya tenaga yang dibekalkan oleh pemanas rendam
sama dengan tenaga yang diserap oleh ketulan ais. Jadi kita ambil tenaga yang dibekalkan. E sama dengan PT. Jadi darab kan. 600 darab dengan 60. Jadi kita dapat 3600. Apa anggapan kita? Kita menganggap haba daripada pemanas rendah betul-betul dipindahkan kepada ketulan ais. Sebenarnya kalau ikut betul ada lagi haba di luar. Haba persekitaran pun terlibat sama. Tapi kita menganggap. Okey kan? Proses dia macam tu. Maksudnya haba dibebaskan sama dengan haba diserap. Itu dia punya anggapan kita. Okey, untuk seterusnya dia kata jising ketulan ais yang sudah lebur. Tadi kita tahu haba diserapkan, jadi kita guna formula Q sama dengan MC theta lah. Betul tak? Kita ambil MC theta. ML. Sebab dia dua fasa ais bertukar menjadi cecair. Jadi L kita beri dah. Okey, kita gantikan M nak cari. Jadi kita guna PT sama dengan ML. PT kita dah dapat tadi 36,000 lah. Kita dapat tadi kan. Darab ni. Ganti saja L di sini. Maksudnya haba yang dibebaskan sama dengan haba yang diserap. Jadi kamu dapat M sama dengan ini bagi ni. Dapat jawapannya. M sama dengan 1.09 darab 10 kuasa negatif 1 kilogram. Ini cara nak jawab soalan ni kan. Biasanya soalan ni markah diberi, markah gantian dalam formula dan jawapan yang betul. Itu dalam formula. Unit dia kilogram. Unit SI unit standard. Okey, ada soalan? Cikgu nak tanya. Ya. Andaian tu perlu ke tulis dekat sebelum tulis rumus tu? Apa ni? Tak faham. Ulang balik. Maksudnya perlu ke kita tulis andaian, maksudnya haba bebas sama dengan haba serap sebelum tulis rumus? Tak perlu, tak apa. Ini andaian kita. Boleh lain Tak perlu kan? Okey, tak perlu tu kan? Okey, cuma kita untuk kalau ada soalan tanya, berikan andaian anda baru kamu jawab itu kan? Okey. Kalau ada soalan tanya. Boleh kan? Okey, terima kasih. Okey, terima kasih saja. Okey, kita berakhir sini, insya-Allah minggu depan kita untuk 3.5 kita sambung fizik kuantum lah. Cikgu ingat panjang jugalah fizik kuantum kita nak bincang ni kan. Nanti minggu berikutnya baru kita bincang hukum gas kan. Okey, cikgu harap semoga kamu bermanfaat hari ini dan cikgu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat tinggal. Okey. Terima kasih, cikgu. Okey.